Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Mac bersama saya Azrin Mazlan. Kerajaan hari ini mengumumkan lebih banyak kelonggaran dalam protokol COVID-19 termasuk membuka semula sempadan negara bermula 1 April. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang medianya di Putrajaya hari ini. Dengan pembukaan semula sempadan negara ini, rakyat Malaysia yang mempunyai dokumen perjalanan yang sah kini boleh keluar masuk negara seperti biasa, serta dibenarkan untuk pergi ke mana-mana negara yang turut membuka pintu sempadannya kepada pengembara luar. Dalam masa yang sama, rakyat luar negara dengan dokumen perjalanan yang sah juga boleh melakukan pergerakan keluar masuk ke Malaysia tanpa perlu lagi memohon My Travel Pass yang akan dimansuhkan. Perubahan ini diputuskan ketika mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 di Putrajaya hari ini. Sempadan negara telah ditutup sepenuhnya sejak Mac 2020, manakala kemasukan pekerja asing juga terpaksa dibekukan berikutan penutupan itu. Selain itu, Ismail turut mengumumkan beberapa perubahan SOP COVID-19 sebagai persediaan untuk peralihan kepada fasa endemik, antaranya kedai makan dibenar beroperasi selepas jam 12 malam. Bekas Perdana Menteri Najib Razak memaklumkan akan memberi penjelasan kepada Dewan Rakyat berhubung kenyataannya sebelum ini. Ketika membahaskan titah diraja minggu lalu, Najib mendakwa tiada wang pembayar cukai telah dibelanjakan untuk membayar hutang pokok 1MDB. Saya akan jawab balik. Besok tak boleh sebab saya ada di Johor. Saya akan berhubung dengan dia. Lepas PRN saya buat. Semalam Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun berkata, dia telah menulis surat kepada ahli Parlimen Pekan itu untuk meminta dia memberi penjelasan pada Rabu ini. Azhar berkata demikian bagi menjawab soalan mengenai usul ahli Parlimen Damansara Tony Phua yang mahu Najib dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen atas dakwaan mengelirukan Dewan. Bercakap kepada pemberita di Bukit Gambir hari ini, Najib mempertahankan kenyataannya bahawa wang milik 1MDB yang dipulangkan Goldman Sachs bukan duit rakyat. Di mana boleh dia kata duit rakyat? Goldman Sachs. Duit Goldman Sachs. Masuk akaun Goldman Sachs, dia bayar daripada Goldman Sachs. Mana duit rakyat? Berita seterusnya. Terisakok hari ini mempersoalkan keberadaan Menteri Wilayah Persekutuan Syahidan Kasim ketika banjir kilat melanda ibu negara petang semalam. Ahli Parlimen Seputih itu mengutarakan soalan itu ketika membahaskan titah yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat hari ini. Saya tak pasti mana yang Muhammad Arau, Menteri Wilayah Persekutuan bila banjir berlaku, adakah beliau berada di Kuala Lumpur ataupun di Johor, dan adakah beliau melihat kedahsyatan yang berlaku di Kuala Lumpur semalam. Banjir kilat di Lembah Kelang semalam melanda beberapa jalan utama dan menenggelamkan pelbagai jenis kenderaan, selain begitu ramai orang terperangkap dalam lalu lintas. Dalam pada itu, Teresa turut bertanyakan ahli Parlimen Arau itu apakah sistem pengurusan banjir di negara ini masih lagi yang terbaik di dunia seperti dakwaannya sebelum ini. Nah, ini adalah kenyataan. Malaysia terbaik urus banjir berbanding negara lain termasuk Amerika Syarikat. Ini gambar pada tahun 2013. Jadi sekarang Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Arau sudah jadi Menteri Wilayah Persekutuan. Saya nak tanya apakah perasaan beliau dan juga rancangan beliau. Sementara itu, Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun hari ini menegur ahli Parlimen Kerajaan dan pembangkang untuk tidak berpolitik di Dewan Rakyat. Ini selepas ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasrullah Muhammad Nasir membangkitkan peruntukan RM150 juta untuk PRN Johor. Saya ingin menyeru kepada Yang Berhormat semua, kalau boleh kita kurangkan politik sikit di dalam Dewan. Mari kita bincangkan isu-isu
yang isu sebenar Tuan Speaker. Memang rakyat Johor tertanya-tanya kenapa desak mereka masuk pilihan raya dalam keadaan harga barang tengah mahal. Kalau kos itu kita gunakan untuk stabilkan harga barang, lebih baik membuat dakwah stabilkan politik dalam keadaan terus tak stabil. Bukan itu maksud saya. Maksud saya berkempen. Setuju. Janganlah kita berkempen di Dewan Rakyat. Tuan Sri Speaker. Terdahulu Akmal membangkitkan peruntukan 150 juta ringgit untuk PRN Johor yang menurutnya lebih baik digunakan untuk membantu penternak bagi menstabilkan harga ayam. Akmal menyatakan perkara itu ketika membangkitkan soalan tambahan mengenai harga ayam kepada Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Rosul Wahid. Rosul dalam jawapannya kemudian memaklumkan bahawa dia bersetuju dengan pandangan Akmal itu. Saya pun sependapat dengan Johor Bahru, iaitu duit 120 juta ataupun 200 juta yang diperuntukkan untuk pilihan raya itu lebih baik digunakan keadaan rakyat sakit, rakyat banjir, COVID dan sebagainya. Saya setuju, bukan 1%, lebih daripada 200%. Terima kasih Timbalan Menteri. Lawan tetap lawan. Kita ke perkembangan berikutnya. Pertemuan di antara MCA dan DAP berlaku sekali lagi, kali ini berhubung kemahiran bahasa Melayu di kalangan calon mereka. Ini selepas pengerusi DAP Johor, Liu Chin Tong berkata, calon partinya memiliki keupayaan penguasaan bahasa kebangsaan yang lebih baik berbanding calon MCA. Liu yang juga calon DAP di Perling sebelum ini mendakwa sekurang-kurangnya 10 daripada 15 calon MCA tidak dapat bercakap bahasa kebangsaan dengan fasih tanpa membaca skrip. Tambah Liu lagi, calon DAP memiliki kemahiran pelbagai bahasa yang lebih baik dan mampu menjawab soalan di sidang DUN. Bagaimanapun pandangan itu disangkal oleh Setiausaha Agung MCA, Chong Sin Woon. Dalam sidang medianya di Johor Bahru hari ini, Chong menuduh Liu sebagai ketandusan idea dengan membangkitkan kemahiran berbahasa calon partinya. Sebaliknya, kata Chong, Liu sepatutnya menumpukan perhatiannya kepada isu di kawasan yang ditandinginya daripada mengeluarkan tuduhan yang tidak berasas. Untuk rekod, MCA akan bertanding di 15 kerusi DUN, manakala DAP di 14 DUN. DAP bertembung dengan MCA di kesemua kerusi yang ditandinginya, manakala MCA berdepan dengan mudah di satu kerusi. Seorang aktivis Perikatan Nasional membuat laporan polis selepas mendakwa dia dikasari penyokong UMNO ketika memasang bendera di Gelang Patah. Sujali Ahmad, 60 tahun, hadir pada sidang media semalam dengan memakai anduh yang menampung lengannya yang berbalut. Video kejadian yang dirakam Sujali, yang juga seorang pemandu teksi, menunjukkan 3 lelaki berkelakuan agresif dan menjerit ke arahnya kerana memasang bendera PN berhampiran kampung mereka. Mereka getak saya, pukul saya tangan di mirror, atas mirror dia entak, cuba tuan-tuan pukul, saya pukul tuan-tuan, tuan-tuan letak tangan macam ni. Apa rasa tuan-tuan? Dia tak rasa bila dia pukul orang. Yang kena pukul tu akan rasa. Jadi benda-benda macam gini saya tak expect berlaku. Dia cakap dia orang tua, awak masuk kampung saya. Saya ni tak tua, saya warga emas. Saya bekerja siang dan malam untuk parti saya. Kejadian berlaku pada Sabtu lalu, berhampiran kampung tebing runtuh di Gelang Patah yang terletak dalam kawasan DUN Kota Iskandar, dan Sujali membuat laporan polis malam. Sujali menambah dia tidak memasang bendera di kampung itu, tetapi di jalan utama menuju ke kampung berkenaan. Dia juga tersinggung dengan penyerang yang menghina Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, apabila dia cuba memasang bendera PN. Janganlah cakap abah saya macam tu. Dalam perjuangan, itulah bapa saya. Walaupun bapa saya dah meninggal, ibu saya dah meninggal, tapi abah tu tetap kita jaga dalam parti. Ini keikhlasan saya. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Azrin Mazlan, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com.
Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.